Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, bersama saya hari ini Muhammad Tuan Amran daripada Tiram Travel Manjung. Okey, hari ini apa yang saya nak share kan, InsyaAllah sama-sama kita kongsi. Panjang-panjangkan, so boleh share. Baiklah, hari ini saya nak share tentang adab-adab sebelum dan semasa menunaikan umrah. Okey, apa itu adab? Adab adalah satu perkara yang penting bagi seorang manusia untuk berhubungan ataupun duduk di mana-mana ataupun ke mana sajalah, sebab adab ni adalah sesuatu yang penting. Dia kata kita seseorang yang berilmu tapi kita tak ada adab, so juga kita ni sombong. So kerja kita ada adab dan ada ilmu, itu adalah satu benda yang package yang terbaik ada setengah orang ada yang dia tak pandai tapi adab dia tinggi, disebabkan adab dia tu Allah Subhanahu Wa Taala gunakan dia kelebihan. Ramai orang yang sebenarnya mudah saja untuk dapat apa-apa, katakanlah sebab adab dia belajar senang dapat, sebab adab dia senang berhubungan dengan orang. Okey, so apa yang terang ni? Okey, yang pertama adalah adab sebelum berangkat ke tanah suci. Okey, ramai orang tak ambil berat pasal sebelum berangkat ke tanah suci ni perlu ke ada adab? Perlu ke ni nak buat ni padahal belum berangkat lagi? Perlu ke kita kena buat semua benda ni? Ini adalah satu benda yang sangat penting. Sebab apa? Sebab nanti kita nak pergi, kita kena praktikalkan lah. Katakanlah dekat tempat sendiri pun kita tak jaga adab, binakan lagi kita dah datang tempat orang, kita dah datang ke rumah Allah. Allah dah jemput kita tapi kita masih tak beradab lagi. Nampak tak tu? Nampak kita ni kufur nikmat. So itu adalah perkara yang sangat Allah tak suka lah. Na'udzubillah. Okey, yang pertama adalah niat dengan penuh ikhlas. Okey, niat dengan penuh ikhlas ni macam mana? Okey, katakanlah kita dah confirm nak pergi ke tanah suci kan. So duit pun dah ada, dah bayar, dah ada travel. So nak pergi ke tanah suci ni, tapi hati kita ni tak ikhlas. Hati kita ni niat apa? Nak menunjuk, oh lepas ni aku balik bolehlah aku bercerita dengan orang kampung yang aku ni nak pergi umrah. Tapi hakikatnya semua tu tak ada apa pun. Hakikatnya Allah lagi murka dia. So disebabkan niat yang tak ada niat yang ikhlas ni, maka efek dia masa kita pergi umrah nanti, kita balik daripada umrah nanti tak ada apa, tak ada perubahan yang jadi kat kita. So macam sia-sia je kita pergi, so kita macam bazir duit. Sedangkan itu adalah satu kenikmatan yang sangat-sangat orang nak. Sedangkan dalam Al-Quran, dalam surah Al-Rahman pun ada menerangkan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat apa yang ingin kamu dustakan lagi? So sebagai manusia, nikmat apa yang kita nak dustakan lagi? Sedangkan kita dah mendapat nikmat yang besar tapi kita buat dengan tak ikhlas. So sebelum berangkat kita perlu sucikan hati kita, niat dengan penuh ikhlas untuk mendapat umrah yang mabrur mendapat umrah yang mabrur. So mendapat satu keredaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Katakanlah kalau kita pergi umrah tapi tak dapat keredaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, tapi Allah laknat lagi, bayangkan betapa sedihnya, betapa ruginya orang yang sebegitu. Allah. Baiklah, seterusnya mempelajari cara-cara pelaksanaan ibadah umrah dengan sempurna. Baiklah, alang-alang sudah mandi biarlah sampai basah kan. Maksudnya kat sini kita dah pergi umrah, takkan kita nak suka-suka je kan, takkan kita nak berjalan saja. Alang-alang tu biarlah kita membuat umrah tu dengan sempurna. Kita belajar cari ibadah, kita belajar tawaf, jangan sekadar tawaf saja tapi tak ada pun nak
apa orang cakap, usaha untuk belajar, untuk belajar bersungguh-sungguh lah untuk mendapatkan tawaf yang baik, mendapat keredaan di sisi Allah. Ni pun tawaf suka-suka, macam nak tak nak pergi, sekadar nak pergi melancong, nak pergi ke sana ke sini. Bagi mereka yang dah mendapat kenikmatan untuk pergi ke sana, apa salahnya kita mempelajari dengan membuat pelaksanaan ibadah umrah ni dengan sempurna. Tak rugi pun, tak rugi. Allah Subhanahu Wa Taala pun menyeru untuk kita melakukan kesempurnaan itu. Walaupun kita ni tak sempurna, kita kena usaha. Kita kena usaha. Sedangkan orang yang mengaji, orang yang pandai mengaji dengan orang yang baru merangkak nak mengaji, orang yang baru nak merangkak mengaji tu lagi banyak pahala daripada orang pandai mengaji, kerana mereka menyebut dengan berulang-ulang. So sebenarnya adalah kebanyakan taubat. Taubat ni adalah salah satu benda yang penting lah. So kalau kita pergi sana, kita tak taubat, kita masih dalam keadaan kotor, penuh dengan dosa-dosa, Allah Akbar, betapa sedihnya. Sebab apa kita kena perbanyakkan taubat? Bayangkan, ada orang sebagai tetamu Allah, kita pergi sana dengan hasil duit main judi. Tidakkah itu, oh ya Allah, Allah Subhanahu Wa Taala, kita tak tahu masa yang akan datang apa yang jadi, apa yang Allah bagi lagi ujian yang besar kat kita. Bayangkan kalau kita dah dekat macam tu, kita nak pergi umrah, tak nak taubat, masih menyombong diri, pergi pun pakai duit haram. Fikir-fikirkanlah. Baiklah, seterusnya adalah membersihkan harta dari perkara yang syubhah dan haram. Membersihkan harta ni contohnya kita bekerja setiap hari. Katalah kita bekerja, kita ada mengular lah. Kita macam bekerja pun nak je kerja. Kebanyakannya tidur. So kerja ni kurang. So daripada situ kita setiap daripada duit yang kita dapat tu, itu dah adalah hasil kita. Katakanlah kita bekerja, tapi kita sepatutnya kena bekerja tapi kita tak bekerja, tapi kita dapat gaji tu. Bayangkan harga harta tu boleh menjadi harta yang syubhah, harta yang ragu. Contohnya kerja bawa benda-benda yang haram, itu boleh menjadi satu gaji yang syubhah ataupun gaji yang haram terus. So kita kena bersihkan daripada perkara-perkara yang syubhah dan haram supaya kita dapat kenikmatan halal itu sendiri. Jangan ingat, kita usaha, kita walaupun kita kerja sebagai pengutip sampah, gaji yang kita dapat tak banyak, bayangkan nikmat dia tu lain dengan harta yang syubhah dan haram ni. Harta yang syubhah dan haram ni boleh katakan kita dapat, katakanlah kita bekerja, kita tak bekerja, kita mula banyak tipu apa semua kan, ambil kesempatan. So kita dapat harga duit yang syubhah lah. So dapat duit yang syubhah ni, bayangkan duit tu cepat je habis. Tak ada pun macam tahu-tahu dah habis dah duit. Gaji banyak 2-3 ribu tapi dah habis dah duit. Bayangkan cepatnya habis duit. Sedangkan orang yang kerja macam kerja yang biasa-biasa tapi dia nak dapat kenikmatan gaji tu, bayangkan nikmatnya gaji tu lambat nak habis. Nikmat gaji tu dapat pakai berpanjangan. Nampak tak? Rezeki kenikmatan yang barokah dan halal ni. Okey, seterusnya adalah meninggalkan segala maksiat. Meninggalkan segala maksiat ni sama macam perbanyakan taubat lah. So kita kena tinggallah segala perkara-perkara maksiat yang pernah kita lakukan sebelum ni. Kita kena ke alam era yang baru, era untuk bertaubat dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Perbanyakkan istighfar dan memohon keredaan Allah. Baiklah, perbanyakkan istighfar ni kita memohon keredaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala adalah bertujuan untuk supaya kita pergi tu dengan redha Allah. Allah terima kita sebagai tetamu, tak ada halangan, tak ada masalah, segala-galanya mudah. Jadi urusan tu jadi mudah. So segalanya kiranya semua yang saya terang ni berkait dengan rezeki, berkait dengan bertaubat, berkait dengan niat. So
apabila semua kita jaga tu, so kita perbanyakkan istighfar dan memohon keridhaan Allah, insya-Allah Allah akan terima dan segala perkara yang kita lakukan di dunia ni akan menjadi mudah dan senang insya-Allah. Menunaikan solat musafir, menunaikan solat musafir ni bagi mereka yang sebelum pergi, mereka boleh menunaikan solat musafir, menyelesaikan segala hak Allah Subhanahu Wa Taala dan hak manusia. Okey, menyelesaikan hak Allah Subhanahu Wa Taala ni adalah macam kita kena jaga hak-hak kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Apa itu hak Allah? Hak Allah, Allah nak kita solat, Allah nak kita jaga solat, Allah nak kita buat apa yang disuruh, meninggalkan yang haram dan melakukan apa yang halal. So bayangkan, dan hak Allah pun kita tak boleh jaga, macam mana kita nak jaga dengan hak manusia? Okay, so hak Allah ni itu antara kita dengan Allah. So kita apabila kita buat salah, kita kena minta maaf dengan Allah, kita buat qada, kita macam kalau kita tengah solat kita qada. Dan kalau hak manusia ni yang paling susah. Apabila seseorang tu kita buat salah dengan manusia tu jadi berdendam, jadi tak suka Allah. Disebabkan sedikit terasa dekat hati manusia, boleh jadi satu masalah bagi mereka. Seperti ayat Al-Quran, hablum minallah, hablum minan nas. Bila kita jaga Allah, maka kita pun kena jaga dengan manusia lah. Baik antara Allah dan baik antara manusia. Kita tak boleh macam suka-suka, tak apalah, aku dah minta maaf, aku dah minta keridhaan Allah, so dengan manusia tak payah. Tak, itu salah. Andai kata manusia tu tak redha dengan apa perbuatan kita yang pernah kita buat, contoh jiran-jiran, tiba-tiba jiran tu macam benci kat kita, buat suka-suka, kita buat benda yang jiran tu benci kat kita. Contohnya kita marah-marah jiran, kita benci kat jiran. Bayangkan jiran tu terasa hati tapi dia tak meluahkan. Bayangkan terasa hati tu boleh menyebabkan kita susah untuk menunaikan apa-apa pekerjaan sekalipun. Bukan sekadar nak berangkat ke tanah suci, apa-apa kerja pun disebabkan terasa yang sedikit. Bayangkan. Allah. Baiklah. Seterusnya memilih kawan yang soleh dan amanah. Apa maksud memilih kawan yang soleh dan amanah ni? Ini supaya kita nanti sebelum kita berangkat, kita pilih kawan supaya senang, bagi boleh mengelakkan kita daripada terjerumus. Bayangkan, kita dah beria, bertaubat, apa semua dah, kita dah memohon keredaan Allah, apa semua dah jadi mudah. Tiba-tiba kita salah bila kawan ajak kita, jomlah kita try rokok dekat sini, jomlah kita pergi jalan sana sini, abaikan ibadah. Bayangkan, daripada situ pun dah mendapat kerugian yang besar. Allahuakbar. So tujuan memilih kawan yang soleh ni, kita dapatlah supaya kawan kita tu menegur kita sewaktu kita salah. Kita sama-sama tegur, so dia tak adalah dia nak curi duit kita ke apa ke. Baiklah, ini sebelum berangkat ke Tanah Suci, saya pergi ke slide seterusnya adalah ketika berada di Tanah Suci. Adab sebelum pergi ke Tanah Suci pun dah ada. Ini kan lagi kita dah sampai di Tanah Suci. Bila kita dah sampai ke Tanah Suci, antara salah satu yang penting adalah menunjukkan akhlak yang mulia. Bayangkan kalau kita dah sampai contohlah kita datang tempat orang lah. Kita datang tempat orang tapi kita tak berakhlak. Agak-agak tuan rumah tu macam mana? Mesti dia rasa macam, dia betul budak ni dah datang rumah kita tak berakhlak, buat suka-suka. So macam itulah Allah Subhanahu Wa Taala menjemput kita untuk datang ke rumah dia. So kita kena berakhlak lah dengan mulia. Takkan kita nak buat kerja-kerja yang haram, takkan kita nak mencuri, takkan kita nak buat perkara yang memalukan di rumah Allah. So kita kena berakhlak yang mulia supaya kita ni tak dibenci oleh Allah. Seterusnya menyedari dirinya sedang menjadi tetamu Allah. Maaf ya typo. Menyedari dirinya sedang menjadi tetamu Allah. Ini seperti yang saya terangkan tadi lah. Bayangkan kalau kita jadi tetamu tapi kita buat macam rumah tu, memanglah kita
kita punya tuan rumah cakap buatlah macam rumah sendiri, tapi ada had dan batasnya. Sama seperti kita di rumah Allah, ada had dan batasnya. Kita tak boleh suka-suka buat macam tak apalah, aku rasa aku nak buat rumah sendiri lah, pergi baring suka-suka, bergolek sana sini kan. Tak boleh lah. Itu semua kita kena jaga adab lah, adab. Sebab tu adab ni penting. Sebab tu adab ni penting. Biar kita lemah dalam pelajaran, biar kita lemah apa semua, tapi bila ada adab ni, automatik Allah jadi orang jadi. Allah jadi suka, orang menjadi suka dengan kita sebab kita ni beradab. Baiklah, kita beradab dengan orang tua, kita beradab dengan semua orang. Semua orang suka. Baiklah. Seterusnya adalah menjadi perjalanan umrah adalah perjalanan ibadah. So ini tadi saya dah terangkan jaga niat kan. So dari situ kita kena faham lah. Bila kita dah niat dengan ikhlas, jangan kita ingat kita ni nak pergi berjalan saja. Pergi berjalan, niat nak pergi umrah tapi pergi berjalan kan. Pergi sana sini, pergi lepak, makan Arab. Lepas tu orang ajak kita tawaf apa semua, buat ibadah semua. Tak apalah, kau gerak luar, aku nak pergi jalan. So kita jangan lepaskan peluang ni, kita kena ambil peluang ni untuk kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baiklah, seterusnya adalah bersyukur dan redha dengan apa yang disediakan. Okey, kita ada setengah travel menyediakan makanan yang okey sedap, ada yang setengah travel lain rasa dia ada travel ni, ada travel. So kita kena bersyukurlah dengan apa yang ada. So kita jangan macam apa ni, saya nak pergi umrah tapi saya tak nak makanan Melayu, saya nak makan Arab. Apa taste makanan Melayu kan? Tak boleh lah macam tu sebab kita buat berdasarkan kemampuan manusia. So apa yang kita mampu kita boleh buat. Bayangkan kalau kita tak bersyukur kan, sama kita tak mensyukuri pergi umrah tu. Kiranya Allah dah jemput kita jadi tamu tapi kita tak mensyukuri. Dekat Allah tu dah jemput kita menjadi tamu. Seterusnya menjauhi percakapan dan perbuatan keji dan sia-sia. Percakapan, mulut ni adalah satu lidah ni adalah satu anggota badan yang lembut tapi boleh menusuk kalbu, boleh menusuk hati. Betapa tajam ni lidah ni, sedangkan lidah ni lembut je. Bila ditoreh keluar darah, tak semesti tak macam pedang, tapi dengan kata-kata ni lah boleh mengguris hati orang, dengan kata-kata ni lah boleh terasanya hati orang, dengan kata-kata ni lah boleh menjadi satu bala bencana kepada kita semua. Bayangkan. Contohnya semacam zaman Fir'aun, dia cakap macam dia cakap diri dia tak pernah kena demam, tak pernah kena sakit. Bayangkan sebelum dia meninggal, cara dia mati macam mana? Allah Akbar. Semoga kita dijauhkan daripada perkara-perkara tersebut. So kat sana kita kena jaga percakapan lah. Kita jangan macam cakap suka-suka. Kalau kita nak jaga percakapan ni, kita banyakkan istighfar. Seperti dalam hadis Nabi Muhammad SAW cakap, bersabda, jika tak mampu untuk berkata-kata, maka diamlah. Jika hendak berkata-katalah dengan perkara yang bermanfaat. So korang tak boleh lah nak cakap suka-suka, maki hamun apa semua kan. Pergi maki Pak Arab tu, salah sikit maki-maki kan. Tak boleh. Allah. Baiklah, seterusnya menjauhi sikap sombong dan takabur. Ini sama seperti percakapan lah. Sama seperti percakapan yang saya cakap tadi. Kalau kita ada sikap sombong dan takabur pun rasa macam umrah tu tak jadi umrah yang mabrur lah. Kalau haji mabrur, umrah yang mabrur lah. Umrah yang diterima sepenuhnya. Seterusnya menjauhi pertengkaran dan sentiasa bertolak ansur. Ini mungkin dalam keadaan tawaf, mungkin dalam keadaan sebilik dengan jemaah-jemaah lain. Ada yang tak kena, ada yang kau nak macam ni, ada yang nak katil macam ni, ada yang nak duduk macam ni. So bagi mengelakkan benda tu, kita kena sentiasa bertolak ansur lah. Kita tak boleh suka-suka macam, weh aku dah bayar, aku boleh lah, aku dah ni, aku bayar yang premium punya, kenapa aku duduk? Kita kena bertolak ansur dan bersyukur dengan seadanya. So daripada situ kita kena ni lah, daripada situ kita, bila kita banyak tolak ansur, maka silaturahim tu makin rapat.
Kebanyakan ibadat seperti membaca Al-Quran, zikir, doa, taubat, istighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini seperti yang saya terang sebelum ni, kita datang sana bukan untuk berjalan tetapi kita datang sana untuk beribadat. Kalau bagi saya, kita banyakkanlah tawaf sebab kita pergi sana mana tahu kita hanya pergi sekali tu je, tiba-tiba balik kita meninggal kan. So kita ambil peluang tu untuk memenuhi, untuk kita rasa tawaf tu. Kalau perkara-perkara lain kita boleh buat kat Malaysia. Tapi kat tawaf tu hanya kat sana je. Bukan saya mengajak tak payah baca Al-Quran apa. Bukan. Kiranya saya, maksud saya kat sini, kita macam ambil peluang yang ada di depan mata. Sebab kita tak boleh pergi umrah selalu. Bagi mereka yang susah, bagi mereka yang kumpul duit cukup untuk pergi umrah. Bayangkan pergi sekali, lepas tu dah tak boleh pergi dah. Pergi sekali balik-balik sakit. So kita ambil peluang kita hidup, dan akhir sekali hidup kan semangat tolong menolong. Ya, akhir sekali ni boleh kata macam katakanlah kawan-kawan minta tolong kan, ada pakcik-pakcik nak minta tolong, nak tolakkan pakcik. So takkan kita nak sombong pula kan. So kita kena tolonglah mereka, mana tahu Allah balas lebih lagi daripada apa yang kita tolong pakcik tu. Baiklah, sampai di sini saja untuk adab-adab ketika berada di tanah suci. InsyaAllah lain yang akan datang saya akan ceritakan serba sedikit tentang package yang ada yang kami sediakan. So bagi mereka yang nak join pergi ke umrah, hotel, Meridian apa semua, so boleh walk in terus ke cawangan kami, Tiram Travel. So boleh kata banyaklah cawangan kami. So bagi mereka yang berminat boleh terus datang walk in. Okey, saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.